Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So Bitcoin semalam ada berlaku kena pergerakan yang menarik, iaitu price Bitcoin dah drop, dan drop itu tak silap Zul dah hampir lebih daripada 10%, belas persen. So normal untuk kejatuhan tu sebab apa? Kita memang menantikan correction. Cumanya momentum untuk 2-3 hari lepas ada momentum untuk ke 50k. Cumanya menunjukkan sudah remaikan bawah itu, kita dah memang buat higher high di price, higher low di RSI. Bila-bila masa saja boleh berlaku correction. So let's go, kita akan tengokkan di chart nanti untuk tengok apakah pergerakan, adakah price tu akan drop lagi atau macam mana. Nanti kita akan tengokkan momentum di RSI. Zul pun tak tengok teliti lagi chart semalam, cumanya pukul 10 semalam Zul ada tengok ada price drop sikit, dan pagi ni tengok price dah sampai almost 40k dah Zul. Nanti kita akan tengokkan di chart secara detail. Tu tanpa masa, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap, kita tengok total market cap pun ada drop daripada 1.6 trilion kepada 1.56 trilion. Tu drop hanya 4.4. Tengok volume tinggi, iaitu 78 bilion, iaitu 61%. Tu kita tengok total market drop, kemudian volume tinggi. So aku kata memang kita boleh expectation kan untuk di chart akan berlaku huge candle rate lah, ataupun kita nampak satu batang candle merah yang ketara dah dalam chart. Dan efek semalam adalah Bitcoin berada almost drop dah 10%. So untuk BTC 52.4, Ethereum untuk dominasi market, Ethereum 17.1. So let's tengok harga semasa. Untuk pagi ni kita tengok Bitcoin berada di 41.2, iaitu dalam tempoh 24 hours kita drop sebanyak hampir 6%. Kemudian untuk Ethereum hampir 6% juga. So Bitcoin drop, so expectation dia akan drag juga altcoin yang lain. So kita tengok altcoin lain yang mana yang drop, XRP drop juga 6%, Solana 6%, Cardano 7%, AVAX still lagi berlaku kenaikan. So AVAX ni menunjukkan kalau breakout channel tu ada huge AVAX dengan Polkadot. So AVAX still lagi berlaku kenaikan. Untuk weekly 75%, banyak untuk AVAX ni. Untuk Dash drop 7%, Tron 3%, Polkadot 7%, tapi weekly masih lagi 20%, dah breakout dia punya channel. Chainlink 10%, hampir Matic pun hampir 9%. Tu mostly semua drop almost 6% ke atas lah. Kita tengok macam mana drop yang banyak disebabkan aku kata kejatuhan di Bitcoin. So adalah yang OP sikit. AGN naik 15%, AGN naik 50%. Tu mungkin kita akan tengok sikit AGN lama, sebab lama dah tak ada orang request AGN. Tapi AGN dulu kita selalu buat review. TIA juga 10%. So let's go, kita pergi chart untuk di Bitcoin apa yang berlaku. So ini adalah untuk chart di Bitcoin, ialah candle daily semalam. So untuk candle daily semalam saja, candle semalam saja kita dah drop 8.6%, ataupun daripada top di atas kita dah drop betul-betul ngam 10%. So Bitcoin dah drop 10%. So normal untuk correction kita dah berlaku kenaikan. Dan untuk di daily pun macam cakap, kita akan pergi chart. Di daily ni kita dah buat price keep buat higher high, RSI keep buat higher low. So even yang ini kalau tengokkan last high last low ni, kemudian last high ni last low, kita nampak higher high di price, higher low di RSI. So ini adalah bearish divergence, bearish divergence. So meaning kita tengok sooner later price akan buat correction. So yang kita nak tengok adalah kita nak tengok correction yang mungkin ketara sikit, mungkin 20% 30%, yang mana akan meletakkan RSI oversold, stop RSI oversold. So ini ada opportunity untuk buy. So dengan kejatuhan semalam, apa yang kita boleh expectation? Kita akan tunggu, ya kan, masih tunggu lagi correction. Ada dua sebelum ni dua ada share kan, sama ada kita dapat peluang 2 kali correction ataupun sekali correction. Apa maksud 2 kali correction? Sekiranya price tak touch, price tak dapat naik touch sampai ke kawasan kita punya quarter resistance, kemudian price drop macam semalam. So apa yang kita boleh jangkakan, kita expect kita akan boleh dapat satu correction, kemudian akan berlaku kenaikan tahun 24, akan dapat last correction. So kita boleh dapat correction, so kita boleh buy lagi untuk long term. So meaning kita boleh dapat 2 opportunity untuk buy secara heavily. So maksud heavily tu, kalau ada nak all in masa tu, all in Bitcoin ke ataupun altcoin, point itu adalah sesuai untuk all in. So meaning
Itu tak kisah, sama ada kita dapat 2 tambah 1. So kalau ini adalah quarter potential untuk dapat 2, kalau kita ada drop lagi, so ini potential untuk correction. Next pump akan 50k, kemudian last drop, last correction sebelum bulan tahun 2025. So sama ada kita dapat 2 ni rezeki lah. So hopefully yang Zul harapkan, hopefully kita dapat 2 potential ni, meaning kita akan dapat 2 kali buy lagi. Kemudian kekiranya kita tak dapat, mungkin price ni adalah sikit saja drop, kemudian naik, ikutkan kita masih lagi ada breakout kita punya kuasa resistance ni. So price masih lagi walaupun drop above lagi kuasa resistance, tapi wajahkan RSI pun dah RSI kita akan beware juga, sebab apa masih lagi ada possible boleh naik juga, iaitu RSI masih lagi above 50, dah stop RSI dah almost nak, kalau half dah pun. Kalau ikutkan macam dekat kan sebelum ni, kalau tengok momentum net tu masih ada. Anda kata RSI above 50 dan stop RSI berada oversold, so price boleh pump balik ke atas. So terpulang, kalau pump kita dapat profit, kalau drop kita akan dapat correction. So yang kita nak tengok adalah sekiranya price itu berjaya untuk naik ke sampai 50, so ini kita hanya akan dapat satu correction, last correction pada tahun 2024 sebelum untuk bulan tahun 2025. So terpulang ikut rezeki kita untuk circle kali ni, sama ada dapat 2 kali correction lagi ataupun sekali saja correction untuk sebelum bulan tahun 2025. So untuk itu analisis untuk Bitcoin. So untuk di Bitcoin ni, kita akan tengokkan secara keseluruhan kita ada beberapa key level, iaitu kita ada di 37, 32 dan 28. So major resistance kita berada di garis 41 secara horizontal. Kemudian ikutkan key level kita sebenarnya ada almost dalam kawasan 48 dan 50. So samalah kita ada kawasan ni, kalau Zul letak satu trend line, anda akan nampaklah mostly kita nampak plus minus dalam kawasan ni. Kita ada support, resistance, support, resistance. So ini kita menjangkakan ini adalah dia punya net resistance untuk horizontal. So apa-apa tu tak monitor tu, kita monitor pada Fibonacci. So kejatuhan semalam untuk di Bitcoin ni kita akan tengokkan dulu sama ada kita akan dapat position yang macam ni. Pendapatkan position macam ni. Yang ini sebenarnya kita perlu cari support dia. Ini adalah last support, sebelum ni adalah last low, last high. Kita dapat support untuk Fibonacci kat sini. Fibonacci support, kemudian price terus berlaku kenaikan, pump lagi, Azul ada buy di kawasan ni. So ini kat sini kita akan tengok juga. Kita akan clearkan sikit ni. So kita akan tengok last pump kita kat mana. Untuk daripada point ni adalah kita, yang ini kita ada kat sini. So ini kita boleh jangkakan. First kita tengok sekiranya ada momentum. So last high, last low ni kita ada support. So ini adalah minor support saja. So Zul tak beli kat sini sebab apa, ini adalah minor support. Apa yang Zul nak tengok adalah sekiranya price itu berada dalam kawasan ni, RSI masih lagi above 50 dan sekiranya stop RSI berada oversold di daily. So ada opportunity untuk price ini bounce balik naik ke atas untuk kita punya target ke kawasan 50k. So naik itu biarkan, tapi Zul tak beli kawasan ni, biarkan. Ini adalah kuartal small support saja. So support yang betul sekiranya kita nak dapat correction. So correction yang first yang kita nak buy itu adalah kita tengok daripada point ni. So last pump dia adalah yang ini. Kemudian last low, last high tu kan low yang sini, high dekat atas ni. So meaning support yang nak beli adalah sekiranya price Bitcoin jatuh dalam kawasan box ni. So kita akan letakkan, sebab kita ada red candle ni, kita akan monitor kalau ada berlaku correction lagi. So meaning support ni tak legit. So kali apa yang Zul monitor untuk di Bitcoin adalah Zul tunggu opportunity sekiranya price jatuh dalam kawasan ni. So almost dalam 32k lah, ataupun dia akan buat reaction, sama ada dua, sama ada price drop dalam support ini ataupun price buat reaction dengan trend line putih ni. So meaning kita jangkakan untuk kalau price tak naik ke 50k, price terus correction. So kita akan dapat first correction untuk sebelum bulan, correction sampai ke kawasan ni, kemudian berlaku kenaikan, second correction untuk more expert dalam kawasan ni juga sebelum bulan tahun 2025. So ini adalah kita dijangkakan. So tengoklah rezeki, dapatlah, tapi berdasarkan kena Zul nak masuk entry dalam Bitcoin dan juga altcoin yang lain, Zul expect Zul akan tunggu correction mana-mana reaction dengan dalam kawasan ni. So mungkin dalam kawasan ni saja. So almost dalam boleh kata minimum 37, kata maximum drop dalam 32. So ini adalah Zul akan monitorkan. So ini adalah Zul akan biarkan, Zul akan tunggu untuk correction. Kalau dia naik lagi, kalau dia bounce macam kan, boleh berlaku bounce. Untuk di daily tadi RSI masih lagi berada above 50 dan kita tengok monitor RSI. Sekiranya stop RSI berada di oversold, so ada opportunity untuk price bounce daripada minor support ni untuk continuous naik ke kawasan resistance. Tapi kawasan naik pun resistance masih lagi price buat higher high, price RSI buat higher low. Itu bermakna apa? Itu bermakna kita akan dapat soon or later akan correction. Cumanya
kita dapat correction tu bila, sama ada kali ni ataupun hit 50 baru correction tu. Terpulang pada market, kita akan tunggu. Buat masa kita tunggu ni, apa yang kita buat, kita boleh tendak modal lah. So expected untuk berlaku ni kita akan ambil beberapa bulan lah. So mungkin sebulan dua. Itu bergantung lah kepada keadaan market. Ikutkan ini pun dah hujung bulan, waktu dah kuartal hujung kuartal bulan 12 ni, Christmas sebenarnya cuti tu, market akan slow sikit. So buyer tu akan berkurang. Tapi untuk kripto lain, itu kalau adalah global. So benda expected untuk di kuartal Bitcoin mungkin akan berlaku kenaikan lah, untuk sedikit kenaikan 50 ataupun drop itu terpulang. Apa yang nak tengok juga, kalau nak tengok data lain, kita boleh tengok DXY. So DXY ada momentum untuk berlaku kenaikan. So contoh kita tengok sini, tu ada share tu, kita ada support, resistance. So price dah bound daripada support sikit saja, dia naik. So apa yang berlaku kat sini adalah price naik, drop. So kita tengok dulu adalah di dollar drop. Apa berlaku di Bitcoin? Bitcoin naik sampai 48k. So semalam ada berlaku sikit kenaikan untuk di dollar, sebab tu ada berlaku sikit drop untuk di Bitcoin. So ada kuartal kesamaan untuk DXY ni. So DXY ni ikutkan kat sini kita nampak ada momentum untuk dia naik. So dia dah bound breakout channel ni, breakout sampai kawasan ni retest, nampak ada momentum untuk berlaku kenaikan. Dan sekiranya kalau kita drop support dia pun, last low ini to last high ini, so meaning kita nampak price tu dah touch ngam-ngam, dia touch support dan berlaku kenaikan. So kita boleh jangkakan untuk di DXY ada nampak momentum, dan RSI pun di daily oversold, so RSI pun oversold. So normal untuk berlaku kenaikan ni. So meaning sekiranya bukan sekiranya kita nampak DXY ataupun dolar ada opportunity untuk berlaku kenaikan. So kenaikan untuk di dolar ni apa akan menyebabkan, akan menyebabkan aset dan dolar, bukan saja Bitcoin, gold juga akan jatuh. So kita tengok sikit gold, gold pun dah start jatuh. Dan gold ni dia buat signal bearish, iaitu candle hijau, candle merah ditelan kena hijau. Ini adalah kita panggil lupa nama dia, bearish engulfing. Bearish engulfing yang mana price expected akan terus melakukan drop, dan drop sampai mana dia boleh drop balik sampai ikutkan slower ni lah. Kita akan tengok harga first meaning kalau dia dah break below ni, RSI support di sini dah tak boleh pakai. So kita boleh monitor last low, last high. Kita akan monitor support baru dalam 1920, lebih kurang macam tu lah. So drop. So efek apa? Efek disebabkan, apa yang nak mention lah, efek di dollar tadi. So sama juga di Bitcoin juga akan efek. So kenaikan di ada opportunity untuk kenaikan untuk di dolar, ataupun ada momentum untuk kenaikan di dolar akan menyebabkan kejatuhan di Bitcoin. So Bitcoin kejatuhan itu yang kita nak correction. So correction yang macam mana? Macam menentukan kita perlu untuk di daily RSI perlu berada di oversold, dan stock RSI juga perlu berada oversold. Dan sekiranya price itu berada di kawasan support yang tu tanda ni, ini bermakna point untuk kalau anda nak cari point all in, inilah point all in untuk Bitcoin. Bukan saja untuk Bitcoin, kalau ini berlaku di altcoin pun akan berlaku yang sama juga. So itu hopefully anda dapat detail apa yang Zo tengah lihat untuk Bitcoin, apa yang Zo nampak untuk chart untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Salam, tengokkan Vision USDT di KuCoin, nak buy kat mana? Vision USDT. Okay, Vision USDT dekat KuCoin. So tu tak pernah review coin ni. So first time tu tengok kat di KuCoin. So first kita tengok harga opening kat mana. So harga opening clearly kita nampak dekat sini adalah di kawasan price plus minus dalam kawasan 3 sen. Price cuba regain, berlaku rejection dan drop. Drop ini kita tengok ada, kita consider kat sini. Nak dapat channel dia yang ni, kita boleh consider ambil dua last low lah. Dua last low kalau ikutkan, sekali ikutkan boleh kita ambil yang ini. Kemudian dah naik, dia buat yang ini, gagal naik, ikutkan kita boleh ambil yang ini. Delay low, kita ambil draw baru. So low ini to low ini, dua last low terakhir. Kemudian kita ambil height dia yang ini. So ni kita nampak price consider. Nampak line lah, ada support dekat sini, ada resistance kat sini, ada support kat sini, kat support ni. So channel ni kita ada resistance kat di tengah, support di tengah. So inilah falling channel dia. So price ikutkan breakout dan masuk balik. So tengok macam mana momentum price untuk dia ni. Harga murah saja.
So whatever dalam channel ni consider boleh grab buy, tapi make sure anda buy duit expected beli loss. Sebab apa? Anda buy di satu coin yang fundamental dia tengah tak cantik lah. Sebab apa? Price dia berada below harga opening. So dalam chart anda tengok mana-mana price yang berada below harga opening. So ini adalah opening 3 sen tu below. Ini bermakna dia punya fundamental dia ada something wrong. Wrong apa tu tak pasti, anda perlu kaji. Kalau anda invest coin ni anda perlu kaji. Tapi berdasarkan chart, kalau anda nak boleh buy ya dalam kawasan ni, cumanya kita tak tahu sama ada strong. Kita dah dapat 2 kali channel kat sini. Channel ni pun fail. Now kita dapat satu issue channel ni. Kalau dah breakout, so kalau fail lagi kawasan ni, kita tengok ada possible dia boleh buat lagi low bawah. So apapun, harga murah aja mungkin anda boleh dapatkan sedikit untuk coin anda kalau anda berminat. Tapi tu tak sarankan. Kalau coin macam ni memang tu selalunya tu tak invest lah, sebab coin dia below harga opening. Tapi kalau anda dah invest kat atas, mungkin nak reducekan average. Ini adalah kawasan yang kuota consider good lah untuk anda reduce. So terpulang mana kalau rezeki anda price naik, dia perlu regain. Tapi untuk sebut all time high, price perlu berada above 3 sen baru kita boleh sembang untuk all time high. So kali ini adalah consider opportunity untuk reducekan average dan make sure anda invest duit expected loss. So ini adalah consider high risk investment lah, yang antara coin-coin yang jenis kita boleh sebut sebagai high risk investment. So itu untuk Vision. Kemudian next comment, so mantap. SEA INJ kat mana position net buy? Okay, INJ baru sebut tadi, INJ naik kan. Lalang kita tengok INJ dulu. INJ USDT, orang ni tengah jatuh, INJ naik. So dia naik je ni. So kita tengok apa yang berlaku. Last kita tengok ada 2 breakout yang ni, support, bounce lagi, dan bounce ni ikutkan lebih daripada 4.2. Kita tengok sekejap, hasil sampai 4.2. last low 3.6, tinggal jatuh balik 1.6, normal akan jadi support. Kemudian dia akan ikutkan yang ni pun, kita last high, last low. Kenapa last low ni? Kalau ikutkan kita draw support, itu adalah support dia. Last low ni last high. Betul nampak? Kita dapat support dekat situ. So price ngam-ngam touch support dan naik atas. So ni kita boleh monitor dia punya support resistance. So kita akan resistance, kita ada bought resistance kat kawasan ni. Kemudian price dah breakout, bought resistance, sampai fail, jatuh balik tapi regain. So tengok price sampai mana. Price ikutkan dia sampai 2.6, 3.6, dah 4.2, almost 4.2, dah maximum price. So kat sini kalau nak jump in, memang zone bukan untuk buy lah. So yang ini kita boleh monitor untuk long term dia. Price dah naik, kita biarkan saja. So yang ni ikutkan data-data bawah ni semua dah complete, boleh delete aja. So yang penting kita tengok kali kita tengok measure untuk 25 tu, last high, last low. So ni kita akan ada bought resistance kita dekat kawasan ni. So ini adalah kita punya bought resistance. Price dah breakout. So ni kita boleh target untuk next bulan untuk tahun 2025. So bawah ni kita clearkan saja, tak perlu dah kita monitor. So yang kita tengok break atau ni kita ada target 1.6 dekat $40 dan maximum thresh adalah 4.2 dalam $100. Boleh sampai sampai mana? So kat sini siapa yang ada buy di bawah ni, so tahniahlah anda dapat satu coin yang pump yang cantik. So kalau nak jump kawasan ni, macam juga kan, tunggu correction. Price dah sampai kawasan ni, kat kawasan ni at least price boleh sampai 1.6. Bila correction, so sama ada kalau hyper lagi, price ni boleh naik 1.6 dan berlaku correction. Dan correction tu baru buy. Kenapa? Contoh dekat sini tadi, price sampai kat kawasan ni ikutkan apa daripada yang ini. Kita contoh swing high to swing low ni, price sampai 4.2, kemudian kat 1.6 dia tak reject, dia terus naik. Tapi soon or later, selepas price sampai ada 1.6 ataupun dalam 3.6, 4.2, dia akan berlaku correction. Kat sini dia tak berlaku correction dekat 1.6, dia berlaku correction dekat 4.2 dan correction tu still juga jatuh dalam kawasan support. Sama juga untuk yang, itulah cara tu baca kuartal Fibonacci. Sama juga kawasan ni, tunggulah rezeki anda untuk next buy. Sama ada price tu sampai ke 1.6 dan berlaku correction tu boleh buy, ataupun price terus naik dan berlaku correction. Tapi ikutkan ni lebih kepada ini awal tahun 24, so mungkin akan price ada berlaku 1.6 sebelum correction dan next bulan. So kat ni dah terlambat lah untuk buy, ikutkan dah terlambat untuk buy. Untuk DCA tu boleh, tapi untuk kalau ikutkan nak buy tu tak cantik lah. Kita takut berlaku correction. So price dah sampai, biarkan saja. Kita akan tunggu sama ada 1.6 correction ataupun ada sama ada Bitcoin drop, tiba-tiba dia drop juga. Drop itu nanti kita boleh buat kata satu support yang baru. Ikut daripada ini adalah last low ini to last high, kita ada expected support dalam kawasan ni. Kalau ikutkan trend line, kalau ada berlaku drop
major drop untuk Bitcoin. So expected kalau price return balik dalam kawasan ni, kat sini kita boleh condition buy. So ini yang tu tunggukan kalau tu nak buy. Anda kata price boleh drop balik iaitu dalam kawasan ni, daripada point currently berlaku rejection, jatuh balik kawasan trendline dan support tadi. Ini adalah consider kawasan yang tu nak tengok buy kalau tu nak masuk NGN lah. So untuk current time tu akan biarkan saja, aku kata biarkan saja dia naik dan enjoy saja profit apa-apa yang dibeli ke bawah. So itu untuk IJN. Kemudian tadi SEIUSDT. So untuk saya ni berlaku dia ikut sama Bitcoin. So apa yang kita akan tengok kat sini adalah kita last support kita berada dalam kawasan ni. So kita expect untuk naik, tak dapat naik, tu bergantung. Bitcoin pun masih boleh pump lagi. So dia dah drop sikit. Tengok macam mana. Ni kita delete. Dia delete. So yang kita nak tengok adalah last pump, last low, last high kat sini kita ada support. So nak ialah kita punya support. So expectation kalau price boleh jatuh balik dalam kawasan support ni. So dan dengan daily RSI oversold, to RSI oversold, so ada momentum boleh berlaku kenaikan. So ini ialah consider good position untuk entry dalam kawasan ni untuk next position pump. So itu dan net position buy untuk next pump. Nak susun ayat. So SE, kemudian next comment. So tolong tengok INJN dah BTC Fed nampak je makan saing AVAX. INJN dah BTC dengan Fed. Kita akan tengok Fed dulu. BTUSDT BitTorrent tu tengok memang ada berlaku kenaikan juga, banyak juga. So kita tengok Fed dulu. Fed apa yang kita tengok sebelum ni, kita ada di kawasan support dah naik. So sama juga price ini sedang menuju sama ada dia dah breakout ini. So kita ada target kawasan ni untuk sebelum correction. So sama juga masih lagi sama. Price ikutkan siapa yang dah ada buy di kawasan ni, tahniah. Kemudian kita ada buy kawasan ni, tahniah untuk anda. Dan currently kita hanya enjoy profit saja. So kita akan tunggu next correction. Next correction bila sama ada price itu daripada point resistance dah breakout resistance. So ada opportunity untuk price sampai ke kawasan ni sebelum correction. Maksudnya kan ada lagi altcoin signal boleh berlaku kenaikan. Sama juga di Bitcoin tadi walaupun ada drop semalam 10%. RSI tu masih above 50 dan stock RSI tu tak oversold lagi. Kalau stock RSI oversold mungkin ada fake drop 10%, bukan ada kenaikan untuk 50 sebelum correction tu. Sama juga di Fed ni boleh berlaku. Kalau berlaku itu boleh berlaku kenaikan dan kita akan tunggu correction tu. Kalau tak dapat correction, price terus naik dan kita akan tunggu correction lagi atas. Itu saja. So anda dah dapat 2 kali peluang. Tu kalau dapat buy tu tahniah untuk anda lah. Tu kali kita enjoy saja profit. So next comment untuk Fed BTTC BitTorrent BTTC BitTorrent tak tahu. BTTC USDT. Dulu tu buat review kat mana, kat Bitget tak? Bukan. Dulu lupa tu buat kat mana dulu. Dulu rasa tu ada review BTC ni. Okay, so tak ingat buat kat mana. So kita akan pakai yang ni aja. So price kalau ikutkan harga opening dekat sini. Kemudian kita ada satu huge channel ni. Dah breakout. Tu breakout naik dan naik itu consider dah almost dia reject juga dekat harga opening. Kalau ikutkan ada data sini. Tu apa yang kita boleh expectation kan adalah sama ada price naik lagi ataupun berlaku sikit correction macam mana kalau ikutkan daripada kawasan ni. Kita tengok last mana punya Fibo last pump dia ikutkan yang inilah kita ambil last pump, last low, last high. Tu kita nak tengok sekiranya berlaku correction untuk di Bitcoin dan price boleh drop juga dalam kawasan support ni. So consider aku kata cantik lah untuk dia dapat balik momentum, reduce balik aku kata RSI punya momentum untuk cooling down sebelum next pump untuk breakout more higher ke atas. So itu kita berjangkakan BTCC. So siapa yang ada berani ambil buy dalam kawasan ni, tahniah lah. So untuk currently price dah pump, dah sampai pun kawasan support, kawasan resistance tu tak perlu jump in masuk dalam market. Jangan masuk market bila satu coin tu dah pump. Contoh macam AVAX dah pump baru nak masuk. Kita nak masuk di kawasan-kawasan opportunity. Contoh di BTC ni kalau anda ada monitor, so kawasan opportunity kat beli kat mana? Mana-mana dalam kawasan channel ini. So itu untuk di BTC, BTTC, BitTorrent. BitTorrent. So next comment. Minta review Satok betul ke sebut USDT. Okay, tak ada pula
dia punya satu, boleh review satu tak? Satu tak kot. Dia X tu sekali, so kata satu tak kot. So, rasanya bukan SO2X kot, satu kot. Sebab kat sini, sekejap kita cuba type satu USDT. Ada. Tapi Ustaz, sekejap, nak tahu ada tak ada, kita tarik kat sini. Tu tak pasti. Kalau boleh tulis dia punya pair terus. Okay, ada ni Satok coin. Okay, kat tengok kat mana dia punya kat review tu tak dapat jumpa. Kita tengok market kat mana. Okay, ada satu saja dekat sini. Kat mana ni? XTF Exchanger kat mana ni? Tu tak pasti. Anda beli macam mana pun, anda beli kat mana pun tu tak pasti kat ni. So kita boleh try tengok kat sini ada tak keluar. Nak tengok chart. Okay, mungkin anda beli kat sini tu tak pasti. Kita akan tengok chart dia untuk di daily 4 hours. Tu harga opening dah naik. Tu kat sini berlaku rejection. Kalau kat sini kalau boleh draw Fibonacci, anda akan kat chart anda. Swing low ini to swing high ini. So expected price kat kawasan ni dah pun sampai kawasan support lah. So untuk sampai entry dalam kawasan support ni boleh. So net adalah jangkaan adalah net spam lah untuk berlaku kenaikan. So momentum tu ada, harga opening naik, drop, kemudian berlaku huge correction. Tu kat sini tu nak draw, tak pasti kan macam mana tu nak draw water chart kat sini. So apa yang boleh anda buat adalah anda cari swing low ini to swing high shadow ni, Fibonacci, dan akan dapat 0.607 Fibonacci. Expected price currently berada dalam support. So untuk anda long term, consider boleh jump in masuk dalam kawasan ni, dan sekiranya price itu berjaya breakout resistance above ni, swing high ini to swing low bawah ni akan dapat board resistance. So itulah monitor support dan resistance. Back to basic, nak beli kat mana? Kita nak beli kat support, bukan tak nak beli kat resistance. So kalau consider lah good position untuk anda entry untuk long term. So itu untuk di satu aset. So hopefully itu dapat membantu lah. Itu aja yang tu dapat buat untuk yang ni satu ni. Sebab apa dekat sini tu tak jumpa. Tak ada DT. Dekat sini pun tak jumpa. Yang jumpa stack je. So itu dia yang tu boleh buat. Next comment. Zul minta review VRA. Area mana boleh beli lagi? So VRA. So VRA sudah all in. So Zul tak cari dah don't buy. Tapi sekiranya anda buy, okay, consider peluang anda mencurigakan. Untuk di VRA ni dah breakout channel. So Zul ada all in di kawasan ni itu. So price dah naik, kemudian drop balik. So tak berjaya lagi breakout dia punya resistance. So ini mencurigakan mana-mana price dalam kawasan antara support ni. So support ni adalah consider good untuk anda entry. So berlaku huge jatuh malam. So price mana-mana dalam kawasan support ini ataupun near to support ni adalah consider good untuk anda all in untuk dapatkan target. Yang paling cantik adalah tengok di daily. Ini kita berada di daily, kemudian kita refer pada chart di stock RSI. Anda kata RSI ni berada oversold, stock RSI oversold, dan price nampak hampir di kawasan support. So ini adalah consider good position untuk anda all in. Bukan untuk bagi saranan ataupun advice untuk anda all in. Ini Zul letakkan di result sebagai kalau Zul nak buy lagi kat mana. So inilah kawasan yang Zul nak tengok buy. So jangan anggap tu punya channel adalah sebagai signal buy. Tak, signal ni adalah apa yang Zul buat ni adalah sebagai technical Aziz. Zul tunjukkan apa yang Zul boleh buat, technical analysis. Kemudian kalau Zul letakkan, senang ayat lah, Zul letakkan diri Zul kat tempat mana. Kalau nak buy VRA kat manakah support. So kalau Zul nak buy, Zul akan tunggu price drop kat support ni dengan signal yang penting adalah support. Kemudian RSI di daily oversold, stock RSI oversold, dan price kawasan ni. Meaning kat situ barulah Zul berani untuk ambil position buy untuk holding untuk long term. Apapun make sure anda invest duit expectation boleh loss dalam invest.
tak menggarantikan anda profit menjamin 100%. So time-time kita boleh loss juga lah. So itu untuk VRA. Kemudian next comment, salah tu, boleh ajar macam mana nak transfer dari exchanger ke melalui handphone. Susah juga tu, nak kena buat satu video yang khas untuk yang ni. Tapi tu buat masa tu ada kekangan waktu. Anda boleh sebenarnya boleh tengok dekat YouTube channel-channel yang lain sebenarnya. Bukan maksud tu nak halau, bukan. Ada dah orang buat dah banyak dalam bahasa Melayu pun ada sebenarnya. Anda boleh cari transfer exchanger aku kata ke ledger. Banyak boleh. Tapi ikutkan melalui phone boleh, cuma aku kata bukan rumit, boleh buat. Tapi kalau ada aku kata PC tu lagi senang lah. Melalui phone pun boleh. Tapi ikutkan melalui phone ni, anda perlu connect kan anda punya ledger tu dengan phone. So kalau phone tu, ledger tu sama anda beli yang bluetooth ataupun yang kabel. So anda perlu connect kan anda punya aku kata ledger tu dengan phone, sama ada melalui kabel ataupun melalui bluetooth dia. So itu saja, sama juga macam PC, tak ada beza pun. Cuma hanya perlukan exchanger, quarter changer. Anda perlukan quarter apa nama ledger dan kabel tu untuk connect anda punya quarter ke phone. Sama saja. So kalau nak tengok boleh anda tengok kat YouTube lah, banyak. So kalau nak buat pagi ni memang tak sempat. So salam, boleh review coin Azero, tengok projek agak solid. Azero, so Azero ni memang dari dulu cuma tu tak ada belilah. Cuma dulu ada yang kata request Azero ni tak tahu tu buat dekat Mac ataupun Gate.io. Di Gate.io. So apa yang berlaku di Gate.io ni, price berlaku kenaikan dan drop. Dia bermain hanya dalam kawasan support ni saja. So meaning untuk long term, siapa-siapa yang review tengok Azero, mana-mana dalam kawasan support ni adalah good range untuk anda all in. Sebab apa? Kita ada resistance. So sebelum dia pump, kita nak buy. So kita nak buy di mana? Kita nak buy dekat kawasan support. So kalau ikutkan ni daily, mana-mana RSI berada oversold, anda boleh masuk entry. So dia dah banyak. So ini dah berapa banyak kali peluang dah dalam kawasan ni. So kalau siapa-siapa ada masuk dalam kawasan ni, yes, penyabar kata mungkin naik, drop. So tak naik lagi, tapi kata soon or later price akan berlaku kenaikan. So untuk Azero ni, ikut dia fundamental agak kuat. Sebab apa dia dapat bertahan di kawasan support ni. So later dia akan naik. So siapa-siapa yang nak aku kata ada apa ataupun nak ada pegangan dalam Azero ni, boleh aku kata consider kalau zone nak buy. So mana-mana dalam kawasan support ni, zone akan grab buy untuk long term. So itu untuk Azero. Kemudian next comment, salam, tolong tengok coin Gala, Epic, Shiba Bong, boleh pergi berapa USDT. So Gala, Epic, Shiba Bong, rasa kuarter Money 7534 ni selalu request kuarter coin ni. So tak pasti apa, mungkin coin ni yang kuarter anda major invest. So make sure yang ni kuarter jangan tumpu pada coin 3 ni, 4 ni saja. Tapi apapun bong ada berlaku dengan bong juga ada berlaku drop. Okay, tengok alang-alang nak tengok tu ada nampak itu bong ada berlaku drop juga dengan apa tu reaction dengan di Bitcoin itu. So yang ni, so kita tunggu correction ni, tak dapat price terus berlaku kenaikan. So daripada point ni kita dah sampai 1.6 2.6. So macam juga kan, sama ada kita dapat correction dekat tu 1.6 ataupun kita akan dapat kat mana point antara 2.6 3. Tapi ikutkan 1.6 yang paling major lah di 4.2. Kali kita dapat 2.6 berlaku correction. So sama ada correction ni adalah correction yang sementara untuk dapatkan pump ke 36 sebelum major correction dia terpulang kepada market. Tapi ikutkan, kalau ikutkan di Bitcoin tu, Bitcoin dah berlaku correction dan nampak pun berlaku bukan correction, berlaku drop. Dia pun drop juga tapi tak adalah banyak, tapi still lagi follow. So daripada point ni memang tu takkan buy lah, memang bukan position untuk buy. So kita akan tunggukan correction. So correction ataupun base paling dekat nampak ni, inilah consider satu base yang throw. So consider daripada point ni last low ini to last high yang ni kita akan dapat. Dan kebetulan nampak Fibonacci pun mengam-ngam saja di kawasan tu. Daripada point ini, sekiranya berlaku correction ke kawasan ini, kemudian meletakkan RSI oversold, stop RSI oversold, price berada support, itu barulah consider good opportunity untuk anda ambil correction untuk next buy untuk kepada untuk next pump. Untuk letakkan position buy untuk next pump. Nak cari, nak susun ayat tu, terbelit juga lidah. So itu bong, kemudian itu bong, kemudian kita tengok Shiba. Shiba, ya tu tengok lah, tu ada remark tu. So Shiba apa berlaku? Shiba lagi consider pada long term dia masih lagi berada dalam kawasan support.
masih belum breakout channel dia. So siapa-siapa nak buy masih lagi belum terlambat, ataupun siapa-siapa nak ada position dalam Shiba, consider boleh grab puci dalam kawasan ni. Kalau breakout ni naik, so kita akan kata gain profit. Kita berada di kawasan support, so good untuk long term. Cuma macamlah, inilah meme coin, anda tahu inilah meme coin. Perlu invest, tak perlu banyak lah, tak adalah 100% untuk fokus Shiba. Nak ada position tu okey, tak ada masalah, tapi make sure anda invest yang tak banyak sangat. Make sure anda lebih kepada top 5 ataupun 2 coin lah, Bitcoin, Ethereum tu lebih banyak daripada coin-coin lain. Inilah sekadar anda nak ada position. So berapa jumlah bergantung kepada anda punya modal lah, tapi ikutkan ialah consider masih lagi belum terlambat untuk letak position untuk long term. Untuk Shiba, kemudian tadi ada EPIC. EPIC tu belum beli, tapi dalam tu punya pemerhatian untuk beli. Tengok apa reaction untuk EPIC. So EPIC masih lagi price dah berlaku kenaikan yang drastik. Kita buat ikutkan kat sini di daily ni, ini adalah consider nampak signal bullish. Signal bullish macam mana nanti tu akan clearkan sikit ni. So kat sini kita nampak adalah triangle. Triangle ni adalah kita nampak apa maksud dia adalah continuously pattern. Apa tu continuous pattern? Price akan keep lagi buat high. So kat sini sama ada price nak naik lagi tidak ataupun berlaku correction, kita tengokkan ikutkan dia punya key level dia ataupun net kawasan penting lah, kawasan ni dalam kawasan 4 sen. So price tak sampai lagi. So ada sama ada price untuk EPIC ni boleh naik lagi kawasan ni sebelum correction. So terpulang kalau apa pun memang tu nak dapatkan itu dah termiss kawasan ni. So biarkan saja, tu tak jump in, tu tak FOMO in. So kalau price naik biarkan naik. Tapi kalau price keep drop, untuk di Bitcoin keep drop, so expected boleh drop balik, dan drop itu kita ada support dalam kawasan ni. So ini adalah kawasan support yang paling terdekat ataupun next correction kalau dapat yang position untuk tu dapat 10k. So kalau itu tak biarkan saja, price dah pump untuk long term. Kalau nak jump in tak ada masalah. Siapa-siapa yang ada position, contoh Zul tak ada lagi position kat EPIC ni, tapi kalau anda ada position kat EPIC, mungkin average anda tinggi. So anda tak kisah, anda boleh jump in saja DCA untuk reducekan anda punya average. Kalau tiba-tiba dapat lagi correction, tak masalah, anda boleh jump in lagi masuk untuk reducekan anda punya average untuk drop ke bawah. So untuk Zul tak beli sebab apa? Zul tak ada pegangan dalam EPIC ni, tapi kena dapat opportunity. Zul tengah tunggu opportunity, kalau dapat nanti Zul akan buy. So opportunity yang paling dekat, support yang paling dekat adalah tunggu dalam kawasan ni. So itu untuk di EPIC. Kemudian kita akan tengok next comment Aziro dah EPIC Gala. So Gala ni sudah buy all in, itu pun dah dapatkan 10,000 coin. So untuk dia punya average berada kawasan ni, alhamdulillah dengan untung yang agak kuat banyak. Kemudian price dah breakout 2 kali lah. Kita breakout ini dapat support. So support ni tak dapat hold, drop below. Sebab apa drop below ni? Ada sedikit news lah mengenai pergaduhan antara dua founder dia. Drop, tapi macam kan Dubai. Sebab apa? Gala ni consider punya fundamental strong, normal. Sebelum ni pun dia drop sikit. Sebab tu Zul berani all in kawasan ni. Dia dah baik, alhamdulillah. Tindakan yang Zul ambil tu dengan sedikit knowledge apa yang Zul tahu pasal di fundamental tu, dapat memberanikan diri tu untuk beli. Alhamdulillah Zul dah baik kawasan ni, dah naik secara teknikal juga. So apa yang kita monitor currently adalah kita tengok monitor price tu akan terus berlaku kenaikan. Dia dah kembali balik ke kawasan support ini. So kita support. So ni kita boleh monitor balik resistance. Tapi resistance ni kita akan monitor lagi low lah. Lagi low macam mana? Last high, ikutkan last high ini to last low kawasan ni kita ada resistance. So now kita monitor resistance ni. So breakout resistance ni kita akan dapat 1.6 kita dalam kawasan almost hampir 9 sen. So kemudian support yang kali, support yang kita nak tengok sini boleh berlaku correction, iaitu sekiranya price itu naik sampai ke kawasan ni dan berlaku rejection tu nanti kita akan dari support baru, swing low ni to swing high, dan sekiranya price tu return balik, ada rejection balik dalam ikutkan dalam kawasan ni. So naik rejection, kita boleh buy untuk expected more higher, expected untuk momentum dari point ini untuk more kaya ke atas. So itu more naik ke atas. So itu untuk di Gala. So kalau next buy tu nak tunggu Gala macam mana? Tu tunggu correction sama ada price naik kawasan ni, dan sekiranya rezeki price berlaku rejection ke support RSI oversold, kat sini tu akan grab mana ada buy untuk Gala. Untuk tu lah, tapi tu dah cukup 10,000 coin tu untuk anda. Kalau masuk, siapa-siapa yang belum masuk ataupun tunggu position buy, itulah posisi yang tunggu. Really price naik tu tak biarkan, kecuali anda dah memang ada position ini untuk ada dah memang sebelum ni dah pernah beli Gala, kemudian average anda tinggi. So taklah
kat point ni masih belum terlambat untuk anda beli sebanyak boleh untuk reducekan anda punya average. So itu untuk galah. So bergantung, dua position buy tu bergantung sama ada anda tak pernah ada beli lagi ataupun dah ada pernah ada untuk reducekan apa ni average. Untuk reducekan average tak masalah, anda beli point ni pun boleh beli untuk reducekan anda average. So itu untuk galah. Kemudian sponge, beli kat exchange mana tu? Sponge macam kan Zul tak beli sponge. Zul hanya buat bantu anda buat aku kata technical analysis. Tak bermaksud Zul buat analysis untuk sebarang point coin Zul beli. Zul tak beli sebab apa, itu hanyalah Zul hanya buat aku kata technical untuk anda saja. Anda request Zul buat. So apa yang juga akan sebelum ni sponge sebelum ni berlaku kenaikan, kemudian kat mana buy satu candle saja berlaku drop kekuasaan dan kemudian kita drop di kawasan support. Maksudnya kan support ni walaupun price tu RSI tak oversold tapi kita dapat stock RSI oversold, tu dapat pound, price dah bounce. So siapa ada grab buy dulu kawasan ni, tahniah untuk anda, now dah naik. So naik itu apa, anda hanya enjoy saja profit dan tunggu untuk next momentum. Kalau dapat breakout yang ni, so more higher price ke atas. So untuk sembarang position untuk buy, untuk new entry macam kan perlu tunggu untuk next correction. Correction tu kat mana? Bila sama ada price tu dah breakout resistance baru correction, ataupun berlaku balik price ke kawasan support ni, tu boleh buy lah untuk long term. So currently untuk position yang siapa masuk dalam kawasan ni, tahniah. So now kau hanya enjoy profit aja dan kita tengok monitor sama ada price breakout yang ni dan breakout yang ni. Kalau breakout ni more higher ke atas. So itu untuk sponge. Beli kat mana? Macam kan kalau ikutkan berdasarkan ini, check ni paling dekat anda boleh beli di GIO, di Max, boleh di Bitget. Terpulanglah anda beli. Ikutkan ini adalah nama-nama exchanger. Ini adalah nama-nama exchanger. Mana yang mudah anda nak beli, silakan. GIO boleh, Bitget boleh, Max boleh. Kalau kau anda boleh install app dia, boleh buy melalui kat situ lah. So itu untuk di sponge. Kemudian next comment. Okay, ni ada panjang sikit ni. Tadi tu baca sikit, tak faham. Apa yang saya tengok last bulan ada dua fasa. Banyak yang all time high fasa yang pertama. Untuk second phase tak semua capai all time high. Masa first phase buat kenaikan pada masa second all time high, masa first phase buat kenaikan pada second phase. So saya untuk bulan yang akan beli semua first phase kemudian beli. Okey, ini terpulang tu tak pasti fasa yang macam mana. Tapi yang ini kalau nak dapat kaitkan dengan apa yang Zul ada adalah dengan 4 year circle. So apa itu 4 year circle? Macam Zul cakap kan itu, contoh tu tunjuk di Bitcoin lah. Tu nak tunjuk kat semua coin payah juga. So contoh apa yang nak tunjuk adalah dia macam ni. Apa yang berlaku? Okey, contoh yang ni. Fasa pertama apa yang dicakapkan adalah kita dari apa yang Zul masuk lah. Zul tak pasti dia punya maksud yang Zul faham tu sama apa yang maksud Zul nak terangkan ni. Kita dapat all time high, kita dapat lower low kita. Kemudian fasa pertama sebelum bulan ialah kita dapat fasa pertama iaitu price naik sampai kawasan resistance dan berlaku rejection. So second phase adalah barulah bulan. Itu maksud dia. Maksud yang Zul faham lah. Kalau Zul tak salah faham tu, tapi ini yang Zul maksudkan. Sama je apa yang dikatakan. Rezeki ini yang kita dapatkan. Dapat correction, last correction. Ikutkan ini kita hanya dapat rejection, satu correction terus pump. So kita hanya dapat satu correction last position untuk next bulan. Ini adalah masa last bulan lah, masa tahun sebelum bulan tahun 21. Contoh yang lain, teka yang lain kita dapat kat sini kita sama juga, kita dapat almost satu kali jugalah. Satu kali iaitu price naik dapat macam ni, berlaku reaction, kita kata dapat buy lah untuk first correction. Kalau ini jap, kat sini tak dua correction tu, tersalah tengok kat sini, jap tengok balik. Dapat satu correction je. Ini adalah satu correction yang bersalah. So untuk tahun ni tengok juga, untuk bulan kali sama juga, kita tunggu sama ada yang ni. So mostly adalah macam kan, kalau drop pun mungkin 20-30% saja kemudian berlaku kenaikan. Tapi yang penting memang kita akan dapat major correction tu. Correction yang first tu mungkin dapat kawasan ni, kemudian last correction tu mungkin lagi below dari kawasan ni. So itulah major correction untuk next bulan. So sama macam tadi, kita naik sama ada correction dan kita akan dapat last point untuk last on in sebelum next bulan. So itu yang tengokkan tengah lah. Hopefully Zul pun tak apa-apa nak faham fasa 1 fasa 2 tu, tapi berdasarkan yang Zul monitor lebih kurang sama juga. Zul ada tengok monitor iaitu fasa pertama ikutkan mungkin yang ni kenaikan, drop, fasa kedua baru naik. So normal.
normal untuk masa burat ataupun Fourier circle. Kalau anda kaji Fourier circle, memang kata tak lari jauh lah, sama saja pergerakan. Dia akan ada kenaikan, kemudian akan berlaku huge rejection sebelum next sebulan. So next comment, okay, dah tak ada. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan kali kita akan tengok untuk Bitcoin. Kita akan monitor untuk hari ni. So Bitcoin dah drop lagi, so adakah dia nak drop lagi? So kalau untuk Bitcoin nak drop lagi, so sebelum akhiri, so akan bagi satu kata yang ini, kita akan satu trendline untuk di daily ni. Yang ini sudah ini. Sekiranya price berjaya breakout trendline ini, so meaning kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku untuk Bitcoin. Bitcoin akan ada opportunity untuk hit kita punya correction dalam kawasan support ni, yang akan meletakkan RSI oversold dan stop RSI oversold, dan masa itu adalah point yang kita nak buy. So ikutkan dalam timeline ni menunjukkan tahun 2024 lah. Tahun ni dah habis kan, itu pun dah hujung tahun. Hujung tahun sebenarnya market slow sikit. So expected untuk next ikutkan apa, jangkaan bulan 2 ataupun bulan 3 lah, sebelum kita akan dapat opportunity untuk naik. Ataupun sama ada ini adalah small correction saja sampai ke kawasan trendline merah ni, kemudian kita ada balik kenaikan untuk 50k untuk dapatkan kita punya correction sebelum next bulan. So bergantung, tak kisah currently apa yang kita fokus saja, enjoy apa yang profit kita buy sebelum ni, dan kita fokus untuk next modal kita untuk tahun 2024. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum, bye bye.